Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. I'lam, ketahui olehmu wahai talib, bahwasanya sidik itu 3 bahagi. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia belas ihsan dia mewujudkan kita atas muka bumi ini, alhamdulillah. Diwujudkan kita dalam keadaan dapat Islam melalui mak ayah kita, alhamdulillah. Dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Dengan belas ihsan dan limpah kurnia daripada dia semata, jadikan kita pula begitu mudah untuk mencari kebenaran, cenderung untuk cari jalan mengenal Tuhan, alhamdulillah. Syukur dengan limpah kurnia belas ihsan dia. Dihidupkan kita dalam keadaan boleh sedar dan perasankan Allah, dialah jadikan kita, alhamdulillah. Dialah bagi kita melihat, mendengar, alhamdulillah. Diberikan kita hati sanubari kita, perasankan ke dia, mentauhidkan dia, mentakzimkan dia, membesarkan dia, mengagungkan dia, mengiktiraf. Tidak ada apa yang berlaku pada kita yang dapat dan perolehi pada kita, melainkan semua datang daripada dia, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan dan minat yang berterusan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan untuk insya-Allah hari ini, pagi ini kita nak manfaatkan meneruskan bacaan daripada kitab yang kita duk baca ni. Itulah kitab Sirajul Huda, insya-Allah. Bicara kita masih bicara sifat pertama bagi Rasul, sidik. Semua Nabi dan Rasul mesti benar. Tak masuk akal mereka akan berbohong dan berdusta sama sekali. Kalau ada perkhabaran, cerita, maklumat seolah-olah mereka ni berdusta, mesti kena tanggungkan semua kisah tersebut. Dia hanya rupa dosa, bukan tipu. Dia rupa dia tipu, tapi bukan tipu, bukan dusta. Antara kisah-kisah yang selalunya banyak dihikayatkan, ada rupa Nabi dan Rasul ni dusta, atau bahasa mesti sebutnya tu. Rupa dia sepatutnya rupa dosa, bukan dosa. Tapi ramai orang pasal tak faham prinsip akidah kita duk bicara ni, mesti wajib sidik, mustahil kazib. Ramai orang tergelincir akidah itu duk memahamkan Nabi Rasul bohong. Bohong pasal nak selamatkan nyawa, bohong pasal nak mengelakkan
tindakan satu perkara atas dia, tetap ada faham dia bohong, bersihkan daripada Nabi Rasul sifat demikian. Pasal wajib kita betulkan akidah dan pahaman kita pada Nabi Rasul. Apatah lagi jika sampai pada tahap duk faham adanya sifat-sifat di sebalik sifat wajib ni, ada bohong, ada khianat, ada buat dosa, ada maksiat, ada menyembunyi, pula tu kurang cerdik sikit, atau seumpamanya, yang dengan tahap kefahaman yang salah itu kita menjatuh dan memperlekehkan Nabi dan Rasul. Tu lagi salah besar. Bukan saja salah dari sisi pegangan akidah, bahkan sampai tahap diperlekeh dan diperhina, diperjatuhkan martabat Nabi Rasul. Tu salah besar. Apatah lagi duk ada tanggapan Nabi Rasul ni pun macam orang biasa, mereka ni pun mula ayat-ayat macam-macam nak sebut pun tak gamak. Pasal di kalangan kita dalam masyarakat ni bukan saja orang biasa, tapi orang-orang yang kalau kita perhati, mereka ni dikategorikan sebagai orang yang orang yang berpendidikan lah. Pendidikan pula pendidikan agama. Cuma pendidikan agama dia pendidikan moden, pensyarah universiti, ada PhD, jadi Tok Mufti. Masalah dia macam tu. Udah tu bercakap selalu dalam kaca TV, masuk siaran radio setiap hari. Tu masalah orang macam tu. Jadi dia jadi tumpuan masyarakat. Orang akan ke arah mereka ni berkiblat. Tu jadi masalah tu. Kita ni orang kampung biasa ya. Orang pondok je, lekeh je, lekeh pelekat aja. Jadi tak dipandang je kita. Jadi zaman kita zaman bermasalah macam tu lah. Antara cerita yang kata bunyi kisah kata Nabi Rasul ni berdusta ni, tahu ni? Antara kisah yang sangat masyhur ialah kisah kan bunyi apa? Bukan kisah Nabi Adam. Nabi Adam tak ada kisah dusta. Kisah Nabi Adam berdosa. Makan buah khuldi. Kisah apa? Siapa dusta? Kisah Nabi Ibrahim. Kisah masa bila dia dusta? Antaranya ketika berlaku peristiwa apabila dia pecahkan berhala. Rata-rata kita dengar orang akan kata Nabi Ibrahim bila dia pecahkan berhala satu hal, tentu tak ada dusta situ. Tapi bila pecahkan berhala, kaum ni dapat mengesan bahawasanya tak ada dah orang lain yang buat kerja ni melainkan yang ni mesti perbuatan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun ditangkap, dia bicara macam itulah kan. Dia panggil hadapan rakyat ramai dalam keadaan berhala-berhala yang kecil-kecil ni semua pecah, tinggalkan satu aja. Satu aja pahala besar, dan pahala tu diikatkan di tangan dia, kapak. Ada yang kata gantung tu, cerita riwayat khilaf tu satu hal. Kemudian bila dipertuduhkan kepada Nabi Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, adakah kamu yang pecahkan berhala ni, berhala-berhala kami ni wahai Ibrahim? Ramai orang kata apa? Nabi Ibrahim kata tidak. Itu masalah dia. Walaupun tengok cerita tu simple sikit aja, tapi masalahnya tak mana? Tanda kata tidak. Sebenarnya dia tak yang pecahkan. Tapi ramai orang dah kata Nabi Ibrahim kata tidak. Tak betul. Betulkan cerita tu. Dia tak kata tidak, dan dia tak kata ya. Dia kata, adakah kamu yang pecahkan? Ya, aku yang pecahkan. Dia tak kata itu. Dia pula tak kata tidak, aku tak pecahkan berhala ni. Tak. Yang ni yang kata betulkan cerita tu. Dan kena ada informasi akademik sikit lah, maksudnya bagi kodik sikit. Ada satu istilah yang disebut ulama', yang perkataan tu diistilahkan dalam kaedah bahasa Arab ni dipanggil kalam
tauriyah. Tauriyah ni adalah satu perkataan yang hakikatnya dia mengaku aku yang pecahkan, tapi dia tak menggunakan bahasa ya aku yang pecahkan. Dia tak guna bahasa itu. Tapi dia menggunakan satu bahasa yang hakikatnya dia yang mengaku pecahkan, tapi kaum dia faham berhala itu pecahkan. Seolah-olah macam dia menafikan dia yang melakukan perbuatan tu, tapi dia tak nafikan dia pecahkan. Itu yang kata dia tak berdusta sama sekali. Dia tak akan kata bukan aku yang buat. Dia tak kata macam tu. Banyak orang nak sebut kata Nabi Ibrahim kata aku tak pecahkan berhala ni, yang pecahkan berhala ni berhala besar ni yang pecahkan. Itu yang kata masalah ni macam mana? Masalah apa saya nak sebut bahasa lagi sebut kasar-kasar sangat orang marah pula kan. Sebut je lah. Apa? Bodoh sikit. Ngaji pun bengap. Pula tu tak faham prinsip nak jaga akidah, nak jaga mulut supaya jangan terlupa nak cakap benda-benda yang tak sepatutnya kena cakap dan nisbah pada Rasul. Mengaji orang kata upgrade sikit lah apa benda yang kita belajar. Jadi jangan kata Nabi Ibrahim berdusta, berbohong, mengatakan dia tak pecahkan, tapi mengatakan bahawasanya yang pecahkan tu berhala. Tak, jangan kata perkataan bohong tu kan. Yang kata Nabi Ibrahim tak mengaku, tak. Jangan kata dia tak mengaku. Dia mengaku sebenarnya, tapi dengan bahasa yang tersirat kan. Isyarat Quran Allah Ta'ala kata bila ditanya pada Nabi Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, dia kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Dia kata yang pecahkan berhala, digunakan bahasa bal ni terjemah bahasa kita, bahkan yang pecahkan berhala ni adalah orang yang besar di kalangan kamu ni. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Di kalangan mereka ni, di kalangan kita ni, siapa paling besar sekali? Orang tu lah yang pecahkan berhala. Siapa paling besar? Nabi Ibrahim lah. Kenapa dia paling besar? Orang faham, orang akan kata Nabi Ibrahim lah pecahkan. Dia mengaku lah dia pecahkan. Tapi ada orang tak faham, ada orang sentot. Kepala otak. Dia faham yang besar ni bukan Nabi Ibrahim. Siapa? Dia faham yang besar berhala dia. Jadi dia fahamlah berhala. Sedangkan orang beriman pada masa itu bila dengar Nabi Ibrahim cakap, mereka tak faham sikit pun kata Nabi Ibrahim kata berhala tu yang pecahkan. Boleh faham saya cakap apa? Yang kita bodoh tak mengaji ni, dia kata Nabi Ibrahim berbohong, mengatakan dia tak pecahkan berhala ini, tapi menunjukkan ke arah Nabi berhala tersebut. Selalunya bab-bab bercerita lah yang jadi masalah macam ni. Dan bercerita ni kadang-kadang bukan saja tahap cerita biasa, sampai masuk pertandingan. Pertandingan bercerita di kalangan kanak-kanak, cerita Nabi dan Rasul. Dengan persembahan lah apa lah. Lepas tu sampai kat dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud pada masa tu, bila pecahkan berhala ni, masa tu Namrud ke masa tu dak kot. Tak ingat saya. Tapi bukan Namrud selepas tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa saya nak sebut ni? Bila ditanya pada dia siapa yang pecahkan berhala ni, dari sudut penceritaan, persembahan, sampai masuk pertandingan, Nabi Ibrahim berkata, aku tidak pecahkan berhala ni. Sebenarnya yang cerita tu budak-budak masuk pertandingan, yang tulis skrip siapa? Ustazah dia lah. Tapi ustazah dia tulis tu ayat tu, alamak, cukup tak sedap dengar. Okey, siap. Jadi nak cerita apa ni? Nak cerita jangan sama sekali meletakkan perkataan dusta, bohong tu pada Nabi Ibrahim. Jadi terjemah dia kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sebenarnya bahkan yang memecahkan ni adalah orang yang paling besar di kalangan kamu ni. Maksudnya dia mengaku tak? Siap. Tapi kaum dia faham berhala. Orang beriman faham. Masalahnya apa? Kita yang bodoh kata Nabi Ibrahim dusta, menipu. Siap.
Hati-hati itu. Nabi Ibrahim ni ada beberapa kisah yang selalunya orang kata dia menipu. Kisah waktu dia bawa balik Jariah dia, Siti Hajar. Masyhur kita dengar isteri kan. Waktu dia nak balik ke Palestin, ada roadblock, penyamun di tengah jalan, menyamun dia. Tanya pada Nabi Ibrahim, siapa ni? Yang mengikut adat pada zaman tu, kalau mengaku kata isteri, suami akan dibunuh, isteri akan diambil. Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Hadhihi ukhti. Ini adalah dia sebut ukhti. Apa? Adik saya. Bohong ke? Cakap benar. Cakap benar. Adik ya. Orang faham adik tu, adik, dia orang ni dua beradik. Maksud dia adik, adik seagama. Maksud apa? Orang Islam. Adik maksud apa? Ni adik saya ni. Bila nak beranak seperut, kenapa adik? Pasal umur dia bawah dia saya, adik saya lah. Kalau kecil lagi, ni anak saya. Tu cucu saya. Tu cucu saya tu. Maksud apa? Dengan nisbah umur, kan. Apa saya nak sebut ni? Kita semua apa? Adik-beradik tak? Saudara. Kita saudara semua kan. Apa makna saudara? Adik-beradik. Innamal mu'minuna ikhwah. Ni bukan bohong lah. Kau kena fahamlah sikit maksud tu. Macam tu lah. Kalau orang beriman, orang faham, dia akan faham satu cara. Orang bodoh, dia akan kata, ada pula adik-beradik. Sedap je mengaku adik-beradik dia. Dia bodoh. Adik-beradik lah, tapi bukan adik-beradik seperut, seribu sebapak. Ni adik-beradik sepusat pusin. Adik-beradik sepusat pusin. Adik-beradik satunya dengan bahasa, keluar satu mak, satu bapak lah kan. Ni adik-beradik apa? Sepusat sepusin. Apa dia? Mak pak lain, mak lain Pak Siasin. Mak lain Pak Siasin. Itu bahasa-bahasa lah, main-main aja. Betul adik-beradik siapa? Satu agama. Sekejap. Faham kot, saya sebut bahasa macam tu kan. Satu, kita kena faham sekedik sikit, khasnya kisah-kisah Nabi Rasul. Jangan faham macam orang kafir faham. Oh, itu bahasa senang. Orang kafir duk faham Nabi Ibrahim kata tu, Nabi Ibrahim dusta. Nabi Ibrahim bohong, kata adik dia. Nabi Ibrahim bohong, kata dia tak pecahkan pahala. Jangan faham cara orang kafir. Faham cara orang Islam lah. Adik lah, pasal adik umur bawah, muda pada dia. Dia kata orang yang paling buat tu paling besar. Dia lah paling besar. Pasal dia Nabi dan Rasul. Orang yang paling besar dalam masyarakat. Kalau ada Nabi, Nabi ya. Kalau ada Rasul, Rasul lah. Kalau ada ahli ulama, tutup guru, itulah orang paling besar. Bukan Perdana Menteri. Boleh, faham? Keedah kita macam tu. Keedah kita orang Islam faham macam tu. Siapa orang besar kita? Kita kalau orang besar, tunjuk guru kita lah. Siapa paling besar? Orang paling besar kita. Tunjuk guru kita lah. Bukan tunjuk Perdana Menteri. Mana Menteri? Ada besar aku tengok. Kecil aku tengok. Dia silap aku lepuk kan dia. Pasal apa? Merepet banyak. Contoh kan. Boleh faham saya cakap apa? Kita tak pandang dia besar. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya tak pandang dia besar. Tambah yang merepek menteri-menteri apa menemu apa tu. Ketua jururawat lah apa tu. Lagi tak pandang besar. Aku tengok kecil je. Saya silap aku lompat lagi aku bagi lutut dia. Pergi sini. Kenapa? Nampak halus je. Yang besar apa? Yang besar tak guru kita. Para ulama kita. Orang yang betul di atas manhaj yang benar ni, orang besar. Mufti. Tengoklah mufti mana. Ada mufti tu aku tengok halus je. Maksud apa? Tak betul dengan kita. Yang tu bukan orang besar. Tak ada hormat sikit pun aku dengan dia. Maksud apa? Sesat. Menyesatkan orang. Okey, boleh faham saya sebut apa? Jadi kita punya akidah dengan Nabi Rasul ni mesti letakkan satu tempat kedudukan mulia. Bukan satu bahasa yang kalau kita orang beriman ada orang sebut bahasa tu sepatutnya kita tersinggung lah. Tersinggung, faham? Tersinggung. Yang ni selamba je, bukan tersinggung. Kita pula kata Nabi Ibrahim berdusta. Tak ada akidah ke engkau? Siapa Nabi Ibrahim?
Satu kalau ada orang kata macam tu, istilahnya celupar mulut, cili mulut, orang tahu. Bahasa begitu. Mengeluarkan satu perkataan yang istilahnya menjatuh dan mentabakkan Nabi dan Rasul, bahkan kau salah akidah. Baik. Itu bab sidik. Kemudian dia nak sebut sikit perbahagian dan pengkelasan dia ni. Ketahui olehmu wahai talib. Jadi kalau bahasa Arab i'lam tu, ni kita belajar nahu, fi'il amar, fi'il, setiap fi'il mesti ada fa'il. Fi'il amar dia ada fa'il, tapi dia takkan ada fa'il isim zahir. Fa'il dia mesti dhamir. Dhamir tu dhamir mustatir. Dan ada dhamir baris. Kalau tasniah dhamir baris alif. Jamak dhamir baris waw. Kalau muannas mukhatabah dhamir baris ya. Tapi kalau pada i'lam ni dhamir mustatir takdiruhu anta. Tak faham tanya lain. Aduh. Nanti belajar nahwu sampai kita pun tak sebut lagi situ. Kita baru belajar fa'il isim zahir. Nanti jumpa fa'il isim dhamir. Ngaji pondok dia mengaji detail macam itulah sikit. Satu kita akan jumpa i'lam, ketahui olehmu hai talib. Main mana hai talib ni? Faham daripada dhamir mustatir takdiruhu anta. Anta tu siapa murad anta tu? Siapa dikehendaki kamu tu siapa? Talib. Maksudnya itu siapa? Tu mukhatab. Orang yang ditujukan percakapan. Kamu kena tahu lah. Fahamlah sikit bab ni. Siapa tu yang dicakap, yang ditujukan percakapan tu? Siapa? Pelajar. Itu yang kata hai talib. Macam Allah Ta'ala wahyukan ke Rasulullah, qul innama ana basyarun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Kenapa saya stop itu? Pasal Allah Ta'ala perintah Rasulullah suruh cakap. Asal mana qul apa? Katakanlah olehmu. Mu tu apa? Macam mana boleh faham Muhammad? Itulah khitab daripada fi'il amar, qul. Jadi qul tu apa? Fi'il amar, fi'il, mana fa'il dia? Anta. Dhamir mustatir takdiru anta, dihuraikan dengan kata ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku meminta berlindung dengan Allah Taala yang jadikan falaq. A'udzu birabbin nas. Aku minta berlindung. Aku pun minta perlindungan dengan Allah yang jadikan manusia. Katakanlah qul, kata huwallahu ahad. Aku pun kata bahawasanya Allah ni dia ahad. Baik. Itu cerita apa tu? Cerita i'lam. Satu kita kalau faham kaedah-kaedah dengan alat-alat untuk memaham kitab-kitab ulama, hadis, Quran, istilahnya nahu mengikut kaedah ulama kita ajar. Kita belajar nahu pun padanlah jadi orang beriman. Tapi kalau tak kena gaya, belajar dengan tak kena gaya, walaupun belajar akidah, nama subjek akidah, ahli sunnah wal jamaah, belajar tafsir, belajar hadis, sesat, penyesatan. Jaga sikit lah. Jadi kata dia, sidik itu 3 bahagi. Pertamanya, sidik pada mengaku akan diri menjadi utusan daripada Allah. Ini kategori pertama lah. Bahkan inilah bab pertama benarnya Nabi Rasul. Apa dia? Dia kata aku adalah utusan Allah Ta'ala. Baik, satu. Jadi memang dia Rasul ke? Memang dia Rasul. Apa satu dia mengaku dia Rasul? Dia mengaku dia Rasul, dia mengaku dia Nabi, dia mengaku dapat wahyu, dia mengaku Jibril datang kepada dia, dia mengaku Allah Ta'ala turunkan ayat Quran macam ni. Ya. Satu, tu sidik yang ada pada Nabi Rasul. Kedua, yang ni pengkelasan aja lah kan. Pengkelasan sidik tu. Kedua, sidik pada segala hukum yang disampaikan akan dia kepada kita daripada Allah Ta'ala.
Jadi apa yang diterima daripada Nabi Rasul ni khasnya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Pasal kita nak ambil ukur hakam, mesti ambil pada Nabi Muhammad, tak pada Nabi dan Rasul lain buat ukur hakam. Umum beriman kita semua Nabi Rasul yang Rasulullah pernah cerita, kita beriman. Tapi ukur hakam hanya boleh ambil daripada Nabi kita Muhammad SAW saja. Maksud apa? Datang Nabi Muhammad memansukhkan semua syariat-syariat Nabi Rasul yang dahulu. Jadi kalau ada benda yang tak tally, tak sama dengan hak Nabi Muhammad SAW ni, maka Nabi kita Muhammad SAW adalah dirujuk. Jadi tak boleh kata aku ikut syariat Nabi Ibrahim, aku ambil Nabi Ibrahim. Tak boleh. Tak boleh. Melainkan kalau ada apa-apa pernyataan dalam Quran yang memang ya Allah Ta'ala sendiri perintahkan Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim, tu tak apa. Summa wahayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang tu kalau yang memang tu ikut Nabi Ibrahim satu hal. Macam mana pun kita ikut Nabi Ibrahim ke ikut Nabi Muhammad? Ikut Nabi Muhammad. Pasal di atas lafaz dia, lafaz Quran kalam lafzi itu menceritakan supaya ikut Nabi Ibrahim, rupa ikut Nabi Ibrahim sebenarnya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit bab istilah-istilah macam tu. Satu, tak boleh nak dakwa sama sekali bela jin. Siapa bela jin? Ikut Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan bela. Nabi Sulaiman bukan bela. Apa? Dia menguasai, dia memerintah jin. Wa minal jinni man yaghusuna lahu, ya. Wa minasyayatin, wa minal jin wa minasyayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik. Sebahagian daripada syaitan-syaitan yang dikuasai oleh Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim ni satu keupayaan dia apa dia? Dia boleh perintahkan jin, ada jin Islam, ada jin kafir. Jin kafir pun dia boleh perintah. Dan tak ada siapa berani ingkar dia. Wa man yuziq min amrihi nuziquhu min azabin alim. Wa man yuziq an amrihi. Slow. Tak boleh sekian lagi. Siapa-siapa saja ingkar, berpaling daripada apa yang diperintah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, apa akan jadi? Nuziquhu min azabin alim. Dia akan kena kan satu tindakan yang amat pedih yang sampai dia akan serik. Jangan sama sekali kau bangkang Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman AS. Duk sebut Nabi Ibrahim lah. Ada yang tukang masak kan, yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina kullu banna'in wa ghawwas. Lagi mulut lajak-lajak tapi tersangkut-sangkut. Saya scan pun saya tak hafal. Tapi benda tu tahu sebut dalam Quran ada kan. Bilalah nak hafal Quran ni. Apa cerita ni? Jangan duk dakwa bela jin pasal ikut Nabi Sulaiman. Tak. Nabi Sulaiman bukan bela. Nabi Sulaiman diberi oleh Allah Ta'ala supaya jin, syaitan boleh dikuasa. Jadi tak ada alasan bela jin pasal ikut Nabi Sulaiman. Tak kena. Nabi Muhammad tak bela jin. Buah pasal itu. Dan jin pun Nabi Muhammad dia dakwah jin, bukan bela jin. Dengar elok ayat. Zaman kita lah ni sampai ada orang amal-amalan tertentu pasal apa? Amal-amalan tertentu untuk dapat khadam. Supaya boleh khadam dan khidmat dengan kita. Siapa khadam tu? Malaikat. Beramal untuk ada khadam boleh khidmat dengan kita, itu bukan kaedah dalam agama kita. Tidak. Kita bukan beramal untuk ada jin boleh jadi khadam dengan kita. Tidak. Bahkan bila jadi khadam, nampak rupa dia jadi khadam. Sebenarnya dia tuan kita. Nanti dia nak khidmat, dia mesti ada nanti ada benda yang kita kena buat sesuatu. Yang suatu itulah tak kena gaya, nanti ada benda yang rosakkan akidah, rosakkan syariat, baru dia akan bagi ketaatan dengan kita.
Nak ambil pengajaran ni, tengok cerita P. Ramlee pakai jadi orang minyak tu, cerita apa? Merah padi ke? Kan? Ha? Si bongkok ke? Kan? Cerita apa? Yang dia orang minyak? Orang minyak? Ha? Sumpahan orang minyak? Ha? Ya? Kalau semerah padi, padi semerah padi. Ingat semerah padi pula dah. Kenapa? Engkau akan menjadi lebih berkuasa. Kau pakai cincin ini. Ada kan? Nak jadi lagi power macam mana? Kau perlu cari 10 orang gadis. Dia bagi perintah macam tu. Jadi syarat untuk jadi taat macam mana? Untuk dapat power macam mana? Kau kena buat macam ni punya kesalahan. Dia mesti ada. Dia takkan ada, dia akan bagi khidmat peri-peri, bagus saja dia taat. Tak ada pasal. Kalau dia taat, dia mesti akan memohon kat kita sesuatu untuk yang kita buat, dengan tu dia akan kita taat. Memang kaedah dia bukan nak khidmat kat kita. Dia ada benda yang menyesatkan orang yang bela. Pasti ada. Cuma kadang-kadang apa benda yang disuruh tu, dia tersembunyi, tersirat sikit. Tersirat tu maksudnya dia tak perasan benda tu salah. Apa saya mengaji dulu, ada guru sebut, kadang-kadang disimpul macam ni je. Katalah dia amal-amal ayat tertentu, ada zikir-zikir, hari selepas 40 hari ke dia amal, memang dia dapat petua macam tu. Nanti akan ada satu bisikan suara jumpa dalam mimpi ke, datang bagi tahulah dia sedia khidmat. Contoh misalnya, lepas 40 hari, malam tu datang nanti dalam mimpi. Akulah khadam yang akan berkhidmat kepada kamu. Kepada Tuhan. Tuhan sedap lagi kan. Kepada Tuhan hamba. Saya akan berkhidmat dengan sepenuh hati. Dengan syarat. Dia bagi kertas kan misalnya, telanlah kertas ini. Dia dah dalam mimpi. Bangun pagi, kat sebelah dia ada kertas. Buka-buka, ada tulis Qul huwallahu ahad. Ayat dia apa? Qul huwallahu ahad. Apa nak buat? Telan. Dah susah-susah beramal, nak dapat khadam, buat apa? Telan kertas saja. Susah tak? Mampu tak? Bagus tak? Special tak? Nanti ada khadam tak? Nak khadam tak? Nak khadam? Tak nak khadam? Susah payah dah beramal untuk dapat khadam ni, dah dapat mimpi ya. Cetusan terakhir je ni kan. Sikit je langkah, the last step apa dia? Hanya telan cebisan kertas, dia lipat-lipat-lipat. Macam kapsul aja pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berselawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dengar macam mana? Rasa gembira tak? Surprise tak? Apa lagi? Excited tak? Bukan excited dah, apa? Awesome tak? Lagi apa? Wow! Dengan bangganya. Kenapa? Jadi apa? Kapi ke saya silap? Kenapa? Saya ngaji tutup guru bagi huraiah. Teliti dia orang. Tak mana boleh jadi kapi? Kertas tertulis ayat Quran. Apa tu? Campak dalam tong taik. Mana tong taik? Tong taik. Ayat Quran campak dalam tong taik, apa jadi? Pasal apa jadi kafir? Mencampakkan ayat Quran di tempat yang hina. Itu kata, dia takkan kata kau pijaklah Quran. Dia takkan bagi macam tu. Kita pun gila kau, aku nak pijak Quran. Kau ingat Quran ni apa? Komik ke? Kita kelahi. Kan? Itu pun orang ada akidah. Orang tak ada akidah macam mana? Nak pijak Quran ke? Khadam susah-susah ni. Pijak Quran.
Pijak je lah Quran pun masalah. Yang dia aku senang. Kape teruk. Kape weh, bukan main. Pijak Quran. Dia akan baginya perintah-perintah macam tu. Yang ni pijak Quran nampak teruk sangat tak? Macam mana? Kulhu kan. Bismillah selawat lagi lah tu. Dan sebaiknya gunakanlah air zam-zam. Wow, macam mana? Kita pun ikut syariat juga ni. Air zam-zam. Duduklah, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. Macam, nampak tak? Cantik tak? Dia benda batil tapi dibalut dengan benda hak. Lepas tu dapat malam tu mimpi lah apa? Tahniah. Tahniah lah kau jadi kapai pasal kau telan ambil ayat Quran baru dalam tontai. Benda tu ada benda yang dia tak sedar. Melainkan orang mengaji. Orang faham, orang ngerti. Lepas tu duduk benak macam tu. Lepas tu khadam tu, tengok lah. Gini-gini, orang tu main berubat. Hebat tak? Mula-mula free khidmat. Lepas tu, satu jin, satu bayaran. Berubat je. Okay. Kalau ada tujuh jin ni. Kat kepala satu, kat lutut dua. Depan rumah satu. Dulu apa? Ikut ikhlas hati. Advance sikit, macam mana? Satu jin 1,000. Sikit lah saya buat misal. Ada orang bohong macam tu? Ada tak bohong macam tu? Tak biasa jumpa? Ada. Siap beratur, kalah pergi klinik. Pergi klinik tak pergi beratur itu. Dia pergi jumpa tak bohong macam tu. Beratur. Saya tak payah sebut lah pergi mana. Pasal apa tu? Pasal ada duduk kawan dengan jin. Jadi asal nak sebut apa? Kaedah kita, orang yang memang kita kena ikut, mesti ikut syariat Nabi Muhammad SAW pasal dia mesti benar dalam cerita hukum hakam, dan hukum hakam boleh ambil hanya pada Nabi Muhammad SAW. Dah ambil daripada Nabi Muhammad pun mesti cara yang betul. Daripada Nabi Muhammad macam mana boleh sampai kat kita? Mesti melalui sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama' dahulu. Tak ada istilah ambil direct pada Rasulullah. No. Kita bukan ambil direct. Kita indirect. Siapa indirect kita? Yang boleh sampai pada kita. Wasilah sampai ke Rasulullah siapa? Para ulama', tutup guru. Apa dia? Mazhab. Imam-imam. Kita imam ke? Imam semayang boleh lah. Tapi nak jadi a'immah, yang mereka ni ialah apa? Jadi ikutan dalam bab-bab ilmu kan. Handal gila punya. Takkan kita nak langkah bendul, tak nak pakai ketepikan imam-imam ni, pergi ambil Rasulullah. Kita hanya pakai Al-Quran dan hadis. Ya ke? Ayat-ayat tadi zaman sekarang ramai orang guna ayat-ayat tu. Kita pakai Quran hadis, kita tak mau pakai ulama. Ulama bukan maksum. Memang Nabi Muhammad maksum, tapi engkau maksum ke? Engkau maksum ke? Engkau. Tu. Ini mesti tahan tu. Antara engkau dengan ulama, antara engkau dengan Imam Syafi'i, siapa lagi hebat? Kata dia Nabi Muhammad lagi hebat. Nabi Muhammad memang hebat, tapi antara Imam Syafi'i faham kalam Rasulullah dengan ilmu yang ada pada dia, dengan dekatnya dia dengan Rasulullah, dengan kau muka sekupang ni faham hadis, dengan dekat dengan Rasulullah, siapa yang hebat lagi? Berani engkau mengaku engkau. Jadi engkau nak ikut apa? Nak boleh sampai kat Nabi Muhammad? Engkau boleh sampai ke kat Nabi Muhammad? Boleh, faham saya cakap apa? Datuk kita zaman lah ni, tak usah duduk dakwa, kita boleh ambil Al-Quran, hadis, konon. Mesti melalui ulama'. Mesti melalui tok guru. Mesti ada awliya yang jadi istilah salah silah rantaian untuk kita boleh ada hubungan. Kita ni agak-agak layak ke nak pergi Nabi Muhammad? Terus direct kan. Mesti ada guru kita yang mereka ni lagi hampir dengan Rasulullah. Dia pegang tangan kita, bawa kita, mari aku bawa jumpa Nabi Muhammad. Tu yang ada. Memang macam tu kan. Perdana Menteri yang boleh jumpa Perdana Menteri direct, boleh? Nak kena jumpa siapa tau? Tengok jumpa lah YB mana yang rapat dengan dia. Nak jumpa Menteri Besar senang. Macam mana nak jumpa? Tengoklah siapa rapat dengan Menteri Besar. Tak ada siapa dengan Menteri Besar, siapa yang rapat dengan orang yang rapat dengan Menteri Besar. Tak ada tu siapa yang rapat dengan orang yang rapat dengan Menteri Besar. Tu jumpa apa? Jumpa KKK kampung dulu. Tu tengoklah siapa YB sini. Itu YB sini rupanya dia lah Menteri Besar.
Kenal lah kawan kerabat dia dulu. Jiran tetangga dia siapa? Kenal. Nanti barulah dia tu. Ustaz tu duduk pondok tu. YB pun datang lah. Okey, steady bisa ada kabel dulu kan. Sikit saya sebut dalam bentuk macam tu. Sama dalam bab ni. Siapa kita nak pergi direct kat Rasulullah? Nisbah kita nak berselawat, memang berselawat direct. Ibadat doa memang direct ke Allah Ta'ala. Tapi untuk kita nak boleh sampai dan capai di sana, siapa nak bawa kita? Okey, sikit dengan ayat-ayat macam tu. Jadi asal kita bicara kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, antara sidik dia apa hukum hakam yang disampaikan. Baik. Memang hukum hakam disampaikan betul. Cuma macam mana nak faham betul-betul apa yang disampaikan. Jaga. Kat kita, zaman kita lah ni, zaman fitnah bab ni lah. Kita baru je habis bulan Rabiul Awal, masuk Rabiul Akhir lah. Masuk bulan Maulid, kelahi. Kelahi dengan siapa? Dengan Cik B. Cik B. Siapa Cik B? Wahabi duk bid'ah saja dia mah. Nak makan nasi ni baca doa tu pun bid'ah. Bodoh pada lembu ni. Takkan berdoa salah masuk neraka. Betul bodoh pada lembu. Lembu cerdik. Lembu pun kalau lalu sebelah Wahabi kita apa? Ish. Dia tengok lembu kalau lalu sebelah Wahabi macam mana rupa. Bukan saja sebelah Wahabi, memang lembu perangai itu kan. Pernah lalu sebelah lembu? Lembu tak pernah jumpa. Padahal lembu kalau dia berjalan macam mana? Tengah jilu Tok Guru kan, dia nak sindir kita senang. Dulu kadang-kadang dia ada prinsip ceramah kan. Kita tahu. Kadang kita ni petang-petang malu ke lembu katanya. Lembu balik kandang. Yang kita keluar daripada rumah pergi pasar malam. Selisih dengan lembu. Lembu jalan macam mana? Itu kirim salam lembu kata. Lembu pun kata apa? Aku nak balik kandang. Dia orang nak keluar pergi pasar malam. Itu lah. Itu menyambil sikit. Teringat ngaji-ngaji dulu kena sepak tu lah. Awak pun dulu pun keluar pasar malam juga waktu maghrib. Waktu maghrib lah orang ramai. Kan? Pasar malam. Kena sepak tu, taubat tak pergi lah pasar malam waktu tu. Nak pergi pun, orang nak tutup lah pasar malam baru pergi. Pasal apa? Habis sembahyang isyak, habis ngaji baru pergi. Memang nak tutup kedai lah. Bukan masa orang tengah ramai-ramai tu. Tak. Maghrib-maghrib tu memang masa tu lah selalu ramai pun pasar malam. Dekat-dekat nak maghrib tu, masa tu lah ramai. Iya, wallahi sekarang ni tengok kalau ada. Betul kan? Biasa duduk pasal malam lah tu. Ada hilang malam pun balik. Apa cerita ni? Kita pergi ujung, tapi istimewa pergi ujung pasal ikut kata Tok Guru kan apa-apa. Balik macam mana? Free je semua. Pasal apa? Hak mana dia tak habis je? Macam mana? Tak apalah kita sedekah je. Kita beli 1, 5 lagi buat balik. Sedekah ni, sedekah. Duduk mana? Tamak pondok. Kalau pondok bagus. Saya nak sedekah semua ni untuk orang pondok. Nasi lemak, kuih tepung talam, mi, bihun apa semua balik. Tu dia ni. Cucuk apa semua. Iya. Wallahi dengar saya buat. Saya memang lalu hak tu kan. Kalau pergi masa tu orang sibuk tu, silap belilah duit bayar terlupa lah. Orang lain sama. Mana gue tak tahu. Dah ambil tu kami dah bayar, kami tak tahu lah. Balik melopong ni. Cerita apa ni? Ambil ukur akam tu cerita asal. Baik. Jadi nak ambil ukur hakam daripada Rasulullah, mesti ada salah silah, lorong, jalan yang betul. Kaedah kita atau kaedah ahli sunnah wal jamaah, ikut ulama, ikut imam kita. Nak ikut tauhid ada imam kita. Nak ilmu fiqh ada imam kita. Ada ikut ilmu tasawuf ada imam kita. Orang yang Wahabi pun dia ada imam dia. Tapi dia tak mau imam yang muktabar ni. Dia mesti ada imam, dia mesti ada ikutan.
Dia mesti ada tok guru dia yang dia ambil. Tapi tok guru dia yang ambil kebanyakannya semua civil. Ambil Albani. Ambil siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Dia ambil orang pelik-pelik itu. Dia ambil siapa ni? Tak tahu. Bin Baz, Soleh Utsaimin, semua orang pelik-pelik itu dia ambil. Imam Syafi'i dia pelekehnya. Ulama-ulama kita ni, Syekh Daud Patani ke apa? Oi, dia sepak je. Kita apa? Bakar kitab-kitab ni, ulama-ulama ni menyesatkan orang Melayu. Ya? Saya dulu ada simpan video tu, tapi video tu hilang. Yang cakap tu mufti ya. Mufti Pasir Dengung. Cakap macam tu. Saya duk cari video tu. Pasal dia cakap macam tu, bukan apa. Esok apa-apa aku tunjuk je video tu. Dia cakap macam tu, selama ya. Dia kata kita bakar kitab-kitab ulama ni. Menyesatkan orang masa orang Melayu Nusantara. Pasal tak ada hadis. Mengajar falsafah Yunani. Tidak berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Pasal nak sepak itu. Jaga sikit. Tu sampai. Jadi asal kita nak bercara, Nabi Rasul mesti benar. Nabi Rasul memang benar. Masalah dia orang yang nak ambil hak Rasul tu. Dan syarahan mereka adakah benar? Kena ngaji benda elok tu. Dan ketiga, sidik pada perkataannya. Perkataan Nabi Rasul yang takluk dengan segala perkara dunia. Bahkan kalau dia tak sebut dunia pun, dalam segala perkara. Bila sebut Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad SAW ni macam mana? Satu ayat yang nak pegang yang elok apa dia? Jangan ada anggap dekat Nabi SAW ni, khasnya. Ada perkara yang istilahnya yang boleh dibuang dan jadi sisa yang kat Nabi Muhammad yang ni tak boleh ambil. Tak ada saya. Kat Rasulullah, walaupun dia berbuka makan kurma, walaupun dia banyak urusan dia menggunakan tangan kanan, walaupun sekecil itu, walaupun katalah ada waktu ketika dia pakai serban, kita pakai serban hari-hari, jangan ada yang kita anggap ada perkara kat Rasulullah ni kita boleh sisakan, yang ni tak boleh pakai. Nabi Muhammad ni kita buat ibadat khas saja. Kalau makan minum tak boleh ikut, pasal ni bukan ibadat. Jangan. Bab pakaian, ini kebudayaan. Jangan. Tapi ada mufti tu yang ajar macam tu. Ini kebudayaan. Sampai dia kata macam ni, celaka dia kata apa? Andai kata kalau ada Nabi Muhammad zaman kita ni, dia akan pakai songkok dan baju Melayu. Dia punya pemikiran tu, tahap pemikiran dia macam tu. Keadaan kita macam mana? Ini Muhammad dia pakai jubah tak? Itu pakai jubah tu. Walaupun kita pakai baju Melayu, pakai songkok je asal. Bukanlah maksudnya tak boleh pakai baju Melayu dan songkok. Bukan. Tapi nak kata apa? Tak akan ada perkara kat Rasulullah yang istilahnya tersisa benda tu. Hina, lekeh boleh dibuang. Yang macam ada sisa ni maksudnya boleh buang. Alah, makan nasi Alah, makanan talam je. Contoh. Alah, keng kurma Alah, minum susu kambing Contoh. Alah, madu batu sauda. Alah, tak ada kajian saintifik lagi. Jangan main tu. Apatah lagi sebut dengan muka, dengan akidah, dengan pahaman, benda-benda macam ni belum ada kajian saintifik. Pergi ambil hak orang putih lagi, WHO tu besar lagi. Jangan main tu. Apatah lagi dipelekeh-lekehan. Memang matlamat kafir ni, munafik Yahudi Nasrani, matlamat dia sampai kita akan pelekehkan hak Nabi. Dia punya matlamat tu. Kita akan istilahnya mendustakan apa yang Rasulullah cakap. Mula-mula tu dia akan pelekeh ke kurma, tak ada kajian saintifik. Habis semua. Habis apa ubat yang paling mujarab? Vaksin lagi besar. Tak ada, kita ambil tindakan. Tak boleh masuk pasaraya, tak boleh masuk mall, tak boleh masuk pejabat tanah, tak boleh masuk sekolah pun tak boleh, pergi sekolah pun tak boleh, masuk pejabat tak boleh. Mana kan? Vaccinated, fully vaccinated. Boleh masuk. Besar iblis tu lagi. Iblis. Sepatutnya apa? Dah sembahyang belum? Baca tahiyat tak? Fatihah baca tengok. Tak betul. Alhamdulillah. Alamin. Kau balik belajar tajwid. Babat. Tak betul tak Fatihah, jangan masuk pejabat tanah. Membaca tengok masuk. Baca doa kunut. Aku tak sembahyang subuh. Kunut pun tak kerti.
Nak masuk pejabat tanah, kalimah syahadah. Apa maksud la ilaha illallah? Apa nafi isbat tu? Apa nak dinafi, nak isbatkan apa? Oh, saya tak nak belajar. Keluar, jangan masuk pejabat tanah. Jangan masuk pejabat agama. Macam tak ada agama. Keluar. Nak buat urusan mesti reti agama. Keluar, macam tak ada agama kau. Kau tak pernah belajar agama ke? Apa patutnya macam tu? Ni macam mana? Oh, tak ada 2 dos. Belah. Ni tak ada 2 dos. Belah. Ni tak vaksin lagi. Buat penyakit. Ada pula. Patutnya macam mana? Dah vaksin? Oh, minta maaf. Jauh sikit. Kau dah ada virus cucuk dalam badan kau. Kau ada penyakit. Jauh. Kami tak ada virus dalam badan. Jauh. Kami tak terima orang yang ada vaksin. Kacau pula nanti, marah pula ni kan. Dia ada buat gitu. Oh, tak vaksin lagi. Ni bawa penyakit. Jangan balik kampung, jangan balik rumah. Sampai mak bapak pun ada. Aku tak reda kau jadi anak derhaka. Vaksin lah. Janganlah menyusahkan orang lain. Dengan sebab kau bawa penyakit. Itu benda khurafat lah ni yang dia ajar. Tu hukum hakam Nabi Muhammad itu. Sampai pecah adik-beradik, saudara mara. Tak boleh balik kampung pasal celaka punya vaksin tu. Sikit bukan sikit tau. Yang datang mengadu kat saya ni berapa ramai? Bukan sikit tu. Pasal ada iblis yang mengajar dalam TV, dalam siaran, dalam media, dalam surat khabar, dalam internet, WhatsApp, apa Telegram. Ayat dia tu, orang tak vaksin ni apa? Semua orang jahat. Dia membawa penyakit dalam masyarakat. Ada pula orang tak vaksin bawa penyakit. Orang tak vaksin ni orang tak ada kuman dalam badan. Kuman virus tu lah kan. Orang dah vaksin ni masuk kuman, masuk dalam badan. Orang tu lah yang buat penyakit. Apa pula orang yang tak buat vaksin ni buat penyakit? Boleh, faham? Kerti cakap apa? Tapi kepala otak ni bila dah serius ni faham hukum tak betul. Kita yang tak vaksin ni dikatakan sebagai buat penyakit. Apa bengap sama terus tu? Sikit babak tu. Jadi asal nak cerita hukum hakam mesti ambil Rasul mesti cerita hukum hakam betul. Satu kita belajar tutup guru yang betul ni, baru kita akan betul. Oh, macam tu ya. Tak pernah terfikir pula selama ni macam tu. Kita bila belajar bertemu buku dengan ruah, kita belajar dan faham betul apa sepatutnya yang kena faham. Baru kita akan ya. Selama ni kita kena tipu punya. Terbuka satu pengajian yang betul ni, ada pihak yang dia tak apa suka dapat pengajian yang betul ni, dia bukan suka. Maklumat kesihatan ke, maklumat agama yang betul-betul ni, ada orang allergik tau. Pasal apa? Dengan kita cerita hak betul nanti ternyata kebatilan yang ada pada dia. Baik. Jadi Rasul ni benar dalam segala perkara, sekalipun perkara dunia, seperti berdirinya, contoh dia bagi berdirinya Zaid. Rasulullah maklumlah Zaid ni berdiri, duduk si Umar, ataupun aku makan benda, atau aku minum air, atau dan seumpama demikian itu. Yang ni cuma disebut dalam bentuk itu lah. Nabi takkan cakap bohong dari sudut maklumat apa benda yang dibuat dengan urusan dunia. Aku makan, aku minum, aku duduk, aku suka, aku tak suka. Semua dia cakap tu mesti benar. Itu nisbah dia cakap, dia buat sama. Satu, jangan faham ada apa-apa tersisa daripada Nabi SAW khasnya, yang istilahnya benda tu boleh dibuang dan tak ada kebaikan. Janganlah. Pasal dia menyanggah Al-Quran. Quran kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya manfaat besar untuk kamu pada diri Rasulullah. Diri Rasulullah tu apa? Semua yang ada kat Rasulullah, perkataan dia, perbuatan dia, akhlak dia, peribadi dia, sirah perjalanan hidup dia, zahir dia, batin dia, hatta dia ada janggut, simpan janggut. Dia tak cabut bulu kening, jangan cabut bulu kening. Dia potong kuku, dia potong kuku. Apa yang ada pada Rasulullah? Apa? Uswatun hasanah. Ikutan baik. Qudwah hasanah, uswah hasanah. Tu yang kata jangan anggap ada sisa. Kalau Wahabi tidak. Dia tak faham macam tu. Dia akan memperlekehkan bahkan pada dia yang ibadat hanyalah ibadat, urusan dunia dia akan syarah lah.
selalu selalu perkataan disebut antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang tu hujah dia, alasan besar dia. Sedangkan masuk hadis tu macam mana? Panjang tu kalau saya sebut tu. Tapi berhati-hatilah dengan golongan-golongan ni. Baik. Maka bermula yang dikendaki dengan dia dengan sidik ni. Di sini bab sifat wajib bagi Rasul ni. Iaitu dua bahagi. Yang pertama jua kata dia. Kerana dalil yang lagi akan disebut akan dia oleh musannif menunjukkan atas keduanya. Kedua tu mengaku jadi Rasul dan hukum hakam yang disebut. Dan ada pun bahagian yang ketiga itu iaitu masuk pada amanah. Dia bukan dalam istilah sidik, tapi bukan maksudnya menafi. Dia punya bicara dia tentang nak masuk dalam bahagian mana nisbah makan minum Rasulullah, aku duduk, aku yang tu tak mana? Yang tu dalam bab amanah Rasulullah tak pernah khianat. Bab tu. Jadi bila tak pernah khianat, ada tak pernah dia minum dengan cara yang khianat? Ada. Pandang dengan pandangan khianat? Ada perasaan khianat? Kita akan jumpa nanti lawan bagi amanah. Amanah, yang ni bab besar yang khasnya. Kalau bab Nabi Rasul ni, kalau memang tak belajar daripada ahli dia, memang kita akan faham salah. Seawal-awal kisah Nabi Adam AS. Kalau kita dengar dalam masyarakat ni, kisah Nabi Adam pun kantoi, kisah Nabi Musa pun kantoi. Kita apa lagi? Kisah Nabi Yunus pun kantoi. Kantoi itu apa maksud? Dia punya pahaman salah. Pahaman salah. Hatta di akhirat esok, kantoi habis. Nabi Ibrahim pun kantoi, Nabi Musa pun kantoi, Nabi Isa pun kantoi, Nabi Nuh pun kantoi. Kantoi itu apa maksud? Bermasalah dia orang ni. Selalunya cerita kadang-kadang bab lain okey, tapi di akhirat esok di padang mahsyar sajalah saya lanjutkan itu, dah sebut situ sikit. Memang Nabi Muhammad SAW saja yang boleh bagi syafaatul uzma, syafaatul kubra. Allah Ta'ala akan ilhamkan manusia ni supaya bertemu dengan orang yang tertentu. Jumpa siapa dulu? Jumpa Nabi Adam dulu. Pasal dia Abu Bashar. Wahai Abu Bashar, ya jadduna, wahai datuk kami. Datuk kita lah kan. Mintalah pada Allah Ta'ala supaya disegerakan hisap. Dia takkan berlaku langkah bedul pergi kat Nabi Muhammad terus. Dia mesti lalu ikut Nabi Adam, Nabi Nuh, satu tu sampai khasnya Ulul Azmi lah kalau masuk cerita. Nabi Adam, Nabi Nuh, mula Nabi Adam dulu, untuk Nabi Nuh, lepas tu Nabi Isa, Nabi Musa, lepas tu Nabi Ibrahim, tu Nabi Muhammad SAW. Memang di alam ijbari, dia tak akan berlaku langkah bedul pergi jumpa Nabi Muhammad terus. Tidak. Di padang mahsyar memang berlaku gitu. Apa masalah saya nak cerita ni? Bila jumpa Nabi Adam kata apa? Nafsi, aku berdosa. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Aku berdosa? Tak, dia tak kata aku berdosa. Berdosa tu orang yang baca kitab tu, dia yang hurai tu. Nabi Adam dia tak kata aku berdosa. Tak. Kalau kata berdosa pun, apa maksud dia? Pada dia rasa dia buat dosa. Memang Nabi dan Rasul, perasaan mereka macam ni. Tapi di atas akidah kita, Nabi Adam buat dosa tak? Tak. Walaupun tak buat dosa, tapi dia kata, Rabbana zalamna anfusana. Ini Nabi Rasul. Mulianya akhlak mereka. Dan benarnya rasa perhambaan diri mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Mereka maksum, layak tu malaikat layak sudah Allah, tidak dalil. Mereka memang sangat taat pada Allah Ta'ala. Mereka ni Rasulul Amin, sangat amanah. Jangan kata buat benda haram. Tak adalah kata nak buat ikut nafsu apa, tak ada sama sekali. Tapi dalam keadaan taat yang sepenuh hati. Malam pun sikit je masa yang mereka guna untuk tidur dan rehat, dia akan kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Satu kena faham prinsip Nabi Rasul ni dengan akidah yang betul kan. Jangan ada sampai tahap nanti kita salah akidah, dia kata dia menipu lagi apa.
Dia pun ada buat benda haram, dia pernah salah, dia ada kecenderungan pada wanita lah, macam-macam bab. Kita dengar orang yang cakap macam tu bukan sebarang orang. Doktor, PhD, pensyarah universiti, masuk TV. Oh, subhanallah. Atau isu kita, Nabi Muhammad SAW khasnya, dia mesti benar. Kalau benar maksudnya, sikit soal, bila lagi dia benar? Sejak pada lahir dia cakap benar. Untuk agak-agak ada tak benda yang pada dia sesat? Ada tak? Tapi ada seorang pensyarah universiti ni, masuk TV tu, dia cakap tu dalam radio, tak pernah dengar ditarik balik sampai sekarang. Dia kata apa? Nabi Muhammad buat asal sesat. Selamba yang dia kata. Ayat Quran tu, dia sebut dalil. Mana dalil? Dia orang dalil semua. Dalil betul-betul mentah ayat Quran, pakai ayat Quran secara lafziah, harfiah, pakai buat dalil. Sedangkan bab akidah salah. Yang tu yang ayat tu sepatutnya kena takwil. Tapi dia pakai zahir ayat. Dia kata apa? Nabi Muhammad pun sesat. Pasal apa? Allah Ta'ala kata, wa wajadaka dhallan fahda. Wahai Muhammad, tidakkah aku dapati kamu dalam keadaan sesat? Kemudian kamilah, Allah lah yang bagi petunjuk kat kamu. Jadi bukan saya yang kata, tu celaka dia. Bukan saya yang kata Nabi Muhammad sesat. Allah yang kata Nabi Muhammad sesat. Celakanya dia. Satu, dia menafikan diri dia bersalah. Dia dah buat salah besar. Dia menafikan diri dia bersalah. Dia salahkan apa? Allah yang salah. Allah yang kata Nabi Muhammad sesat. Jadi saya hanya kata apa yang Allah Ta'ala kata. Wahabi Ustaz. Tak, kaedah kita bukan macam tu. Memang Allah Ta'ala kata. Dia ajar dah akidah kat kita. Nabi-Nabi Rasul mulia. Takkan ada nama derhaka. Apatah lagi sesat daripada jalan dia. Untuk apa maksud dal? Yang tu yang dia tak tengok ulama, apa ulama bagi huraian. Macam mana ulama yang betul-betul faham dalam bab ketuhanan ni, dengan itu ada akidah mereka dengan Nabi Rasul, mereka benar-benar beriman Muhammad Rasulullah dan apa yang dibawa dan tunjuk ajar oleh Nabi SAW, dan faham isyarat Quran. Wa rafa'na laka zikrak, kata Allah Ta'ala, kami pasti akan angkat engkau Muhammad, sebutan kau. Sebut ya Allah, ya Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tulis gantung kat pintu pun Allah Muhammad. Wa rafa'na laka zikrak. Mereka faham sungguh kedudukan Nabi Muhammad tu. Itu. Dan termasuk Nabi Muhammad ni semua Nabi Rasul. Orang yang faham tengok uraian dia macam mana. Orang tak faham tengok nanti macam mana uraian dia. Sampai dia gamak kata Nabi Muhammad sesat, dan dia tak kata dia kata Allah yang sesatkan Nabi Muhammad. Selamba dia cakap tu. Siapa tu? Satu hal. Itu tanya lain, BM tepi. Majlis pula buat live macam ni. Kalau ikut geram kita sebut je nama, suruh taubat balik. Tapi zaman lah ni kau boleh sebut sebarangan. Jadi susah pula ni, dakwa lah apalah. Kacau. Saya sebut umum itu lah. Nak tahu PM tepi. Baik. Selesai bab sidik. Tu pun kalau ikut kitab ni, kalau kita berhati tak panjang juga kan. Nak panjang ni bila? Memang saya punya pengalaman ngaji pun baca kitab tauhid ni kadang-kadang tok guru dia tak panjang. Ada tok guru yang tak panjang, yang panjang-panjang je. Apa saya nak sebut? Untuk nak panjang macam mana? Bila kita khas ngaji tafsir. Khas ngaji hadis. Jumpa bab tu dia akan sebut kedepak. Kalau saya apa yang saya mengaji, baca kitab tauhid, walaupun disebut umumnya kaedah macam ni, saya dah detail dengan dah siap-siap. Pasal apa? Supaya esok jumpa taklah tercungap-cungap. Taklah mengelepor, tak reti kaedah macam mana nak faham. Pasal dia masih dengar dah penjelasan ni, apa yang berlaku salah faham dan macam mana nak betulkan dia. InsyaAllah. Sama dengan kita amanah. Itu dulu. Ada soal? Kalau ada hadis, kalau ada kitab sebut pun, yang kata Nabi Ibrahim semua hidup dia hanya berbohong ada 3 kali rupa bohong, itu je. Rupa bohong. Bukan faham bohong tu bohong yang dia menipu
bercakap menyalahi realiti tak? Itu yang kata. Dia bukan bohong, tu bahasa dia. Kalau dalam kitab sebut pun, istilah bohong tu dengan mana? Kalam tauriah. Itu istilahnya sikit. Satu orang kata apa? Jangan faham luruh bendui. Kita faham bohong tu, Nabi Ibrahim pun berbohong juga. Yang tu yang jadi bodoh tu. Pasal saya kata tengok, saya guna bahasa bodoh tu siapa? Pasal dia tak mengaji format dulu. Macam mana kita duk mengaji ni. Formatnya tak mengaji. Lepas tu pergi tengok kitab. Lepas tu tengok hadis, tengok Quran. Lepas tu apa mentah-mentah dalam kitab tersebut dia pakai. Dia pakai mentah-mentah tu bahaya tu. Tak bahaya macam mana? Khasnya dalam bab kita bicara ni, bab akidah, apa yang sepatutnya ditekakkan pada Nabi Rasul ni kemuliaan, dia akan faham dengan itu adalah kehinaan. Sedangkan kaedah kita, walaupun disebut tidak adalah Nabi Ibrahim ni alaihissalam berdusta dalam seluruh hidup dia melainkan 3 kali. Walaupun sebut berdusta tu, kita faham apa? Bukan dusta tu, tauriah tu. Kalau saya baca, kalau saya baca kitab tu, saya mesti faham macam tu ya. Saya takkan kata Nabi Ibrahim berdusta. Orang tak faham, tak pernah belajar kaedah ni, kata dia bukan saya cakap, saya ambil pada kitab. Yang kitab ni ulama, takkan ulama sesat. Nampak? Memang ulama tak sesat. Kau tu yang sesat, kau tak faham apa dia nak ambil kaedah, macam mana telah ulama kita isyarat. Dia tak faham. Tak faham tu, itu berkelahi bertumbuk kita tu. Saya jawab soalan, macam mana nak murnikan tu? Lain? Macam mana? Kedol tu. Antara seingat saya, kalau ngaji tutup guru sebut, wa wajadaka dhallan, dhallan yang mana mutahayyiran. Tercengang. Rasulullah sebelum datang wahyu, kan dia tak tahu mana tempat dia nak hala tuju kan. Nisbah. Macam mana ni aku nak. Memang dia tahu berhala tak betul. Dia tak pernah senang tengok masyarakat dia yang duk berbunuhan, penindasan, istilahnya hukum rimba tu berlaku dalam masyarakat. Siapa gagah, dia menang. Siapa kuat, dia dapat. Lagi apa? Bunuh anak perempuan, tanam anak perempuan hidup-hidup, arak, judi, macam senang ke dia duduk sembah berhala? Senang ke dia duduk? Jadi apa maksud dhalam fahda? Rasulullah dalam keadaan istilahnya tak tahu mana nak pergi, nak cari apa pasal tak dapat wahyu lagi kan. Pandai guideline tu tak ada. Jadi dhalan fahda tu maksudnya ay mutahayyiran fahda fa anzalallahu alaihi alwahyi. Allah Taala beri petunjuk, maksudnya Allah Taala datangkan wahyu. Jadi maksud dhalan tu tahayyara. Mutahayyiran maksudnya tercengang. Tercengang maksudnya tidak ada panduan. Bukan sesat dengan mana dia pun sembah tok gong ya. Tak sebut pun tak ngamak. Subhanallah. Nabi Rasul ni beranak-beranak kenal dah Allah Taala. Kenal dari sudut dia tidak akan berlaku apa-apa namanya pergantungan hati, minat cenderung kepada selain daripada Tuhan sebenar. Dia tetap pada Allah Al-Haq. Cuma bila tak ada wahyu, dia punya guideline tu tak ada. Tak ada guideline. Tapi dia tak akan atas kata, jangan, bahkan saya ngaji ada guru sebut, jangan kata Nabi Rasul, manusia biasa pun ada yang mereka ni hanifan muslimah. Dia hanif. Hunafa, ghaira musyriki Nabi. Mereka ni adalah orang hanif, maksudnya apa? Tak ada langsung kecenderungan untuk buat benda-benda yang secara fitrahnya, benda ni orang akan faham salah. Bunuh orang salah. Orang yang hanif dia takkan ada perasaan nak bunuh sekali. Bahkan jangan kata bunuh orang, sembelih binatang pun kata dia, rasa kesian tak gamar nak sembelih. Dia ada perasaan tu. Dia ada perasaan tu. Kalau nak sembelih pun, pisau kau tajam tak? Macam tak tajam je. Tajamkanlah sikit pisau kau. Dia ada fitrah macam tu. Dia hanif macam tu kan. Tengok pakaian awak pakai macam ni, aku tengok pun geli. Ketat lah. Nampak seketui, geli aku tengok. Walaupun dia orang awam je. Bahkan tengok, dari segi kesopanan dan kesusilaan. Kadang-kadang jangan kata ke orang Islam tau. Orang kafir pun kata, dia punya dressing, he's not well dressed, you know. Not well dressed.
Oh. How can a person like this dress like this? No, he's supposed not. Orang kafir nak cakap macam tu tau. Macam mana dia ni, orang macam ni boleh berkelakuan dan berpakaian macam ni? Sepatutnya dia tak pakai macam ni lah. He's knowledgeable person. Orang yang berkelayakan untuk dapat ilmu yang besar. Takkan dia pakai pakaian macam ni. He will embarrass himself. Dia akan memalukan diri dia sendiri. Orang kafir pun ada perasaan macam tu. Nak sebut apa? Kalau orang kafir buat ada hanif macam tu, Nabi Rasul macam tu. Ni kaedah ulama kita ajar macam tu. Jadi antara huraian ulama yang maksud kata dhalan tu pun tahayyaran. Lepas tu baru fahada. Maksudnya fa anzalallahu alaihi wahyi. Atau faja'ahu Jibril minallah bil wahyi. Tu fahada. Jadi bukan dhalan lughawiyan, tapi dhalan dengan makna mutahayyir. Baik. Tapi tanya tu akademik lah sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.